Okey, insyaAllah hari ni kita nak masuk tajuk tumbuh-tumbuhan. Kita nak belajar pasal tumbuh-tumbuhan. Sebelum ni awak dah belajar tajuk haiwan. Lepas tu manusia juga kan. Okey, dah tahu dah gerak balas tindak bergerak balas kalau manusia bergerak balas macam mana terhadap apa. Kalau panas, kita bergerak balas sebab silau. Kita akan kecilkan mata sebab silau ataupun guna tangan macam tu kan. Tu gerak balas kita. Okey, kalau mak masak di dapur. Kalau mak masak di dapur ada bau tak? Ada. Ada kan? Tu salah satu tindak balas kita, gerak balas kita. Okey. Sekarang ni kita nak tahu apa gerak balas tumbuh-tumbuhan ni. Okey, kita tengok satu-satu. Dan hari ini kita akan belajar pasal gerak balas tumbuhan dan pasal fotosintesis. Nanti kita akan tahu fotosintesis ni apa dalam tumbuh-tumbuhan ni. Okey. Sekarang kita akan tengok video. Kita akan tengok video ni. Tengok betul-betul. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of Jeff sedang membantu seorang petani bernama Peter untuk menuai lobak merah. Akarnya tertanam jauh di dalam tanah. Lobak merah adalah akar yang boleh menyimpan makanan. Akar tumbuh di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan air untuk bertumbuh. Tumbuhan menggunakan akar untuk menyerap air dari tanah. Apabila terdapat air di dalam tanah, akar bergerak balas dengan tumbuh ke arah air. Peter telah menanam beberapa anak benih di dalam pasu. Dia meletakkan pasu berhampiran tingkap di bangsal tamannya. Bangsal hanya mempunyai satu tingkap untuk cahaya masuk. Jeff mendapati bahawa bukan semua anak pokok tumbuh lurus. Pucuk membengkok ke arah cahaya matahari yang masuk melalui tingkap. Okey, tengok ni yang kedua. Pucuk ni bergerak ke arah tingkap ni sebab tingkap tu ada cahaya. Tadi akar, dia serap air. Air tu dia akan bergerak ke air. Dia cari air tu. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Peter mempunyai tapak semayan orkid. Akar orkid tidak perlu tumbuh di dalam tanah. Orkid boleh mendapatkan air dari udara. Apabila tumbuhan orkid digantung, akarnya akan tumbuh ke bawah kerana akar bergerak balas terhadap graviti. Siapa tahu apa itu graviti? Siapa boleh bagi apa dia? Siapa boleh bagi tahu Mak Lima graviti tu apa? Zuhai cakap terapung. Okey. Okay, siapa lagi boleh bagi tahu apa itu maksud dari graviti? Ada yang tahu tak? Okey, graviti ni Floating. Ya, graviti ni. Graviti. Floating. Okey, graviti ni dia daya yang menarik ke arah objek ke arah bumi. Contoh kita berdiri. Kita berada di bumi ni, kita ada daya tarikan graviti. Kalau tak ada graviti tu kita jadi terbang, melayang, tak boleh nak berpijak atas tanah ni. Kalau di angkasa, daya graviti ada ke tak? Tak ada. Sebab tu dia boleh terapung, dia kurang daya tarikan graviti. Kalau kita kat bumi, dia ada tarikan graviti. Sebab itulah kita boleh berpijak berjalan dengan elok. Okey, kalau ni akar ni dia tarik ke bawah sebab
semua dia akan ke bawah sebab dia ada tarikan graviti. Jeff mendapati bahawa terdapat tumbuhan semalu di... Siapa pernah tengok pokok semalu ni? Oh, saya. Siapa pernah main dengan pokok semalu ni? Sentuh pokok semalu. Saya. Saya tidak je. Apa akan jadi? Apa akan jadi kepada pokok semalu tu? Dia akan tutup. Betul, dia akan tertutup. Tu nama dia, dia bergerak balas terhadap apa ni? Terhadap pokok tumbuhan semalu ni, pokok semalu ni. Bergerak balas terhadap sentuhan. Bila awak sentuh je dia pun menguncup macam tu. Di ladang, Jeff suka mengganggu daunnya. Apabila dia menyentuhnya, daun menguncup. Daun semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Monster. Wow. Pasang apa kat depan? Ada makanan istimewa lain tak? Buah. Kalau subscribe channel ni. Dah nak habis bateri. Tutup kan? Besok apa letak? Balas terhadap rangsangan. Semua tengok. Kursi. Terdapat 3 bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan, iaitu Kenapa? akar, pucuk dan daun. Okey, ada 3 bahagian. 3 bahagian tu apa? 3 bahagian tumbuhan yang bergerak balas. Dia akan ada apa ni? Ada 3 bahagian saja. Akar. Awak kena ingat yang ada 3. Akar, pucuk dan daun. Bahagian-bahagian ini dan Maknanya bunyi macam main game. terhadap Siapa yang main game? Ada. Tadi ada bunyi kol. Kelakar. Apa buat bunyi tu? ID dia rasanya. ID Bukan. Okey, sekarang boleh tengok. Kita tengok akar, pucuk, daun ni bergerak balas terhadap rangsangan apa? Kena ingat. Okey, 3 benda ni dia bergerak balas terhadap rangsangan apa je? air, graviti, cahaya dan sentuhan. Akar akan bergerak balas terhadap rangsangan air dan graviti. Okey, akar bergerak balas terhadap rangsangan apa? Air dan graviti. akar ni bergerak balas terhadap rangsangan air dan graviti. Maksud dia bila ada air tu, akar akan bergerak menuju ke air. Dan sama juga akar akan menuju ke bawah, turun ke bawah tu sebab ada tarikan graviti, rangsangan graviti. Manakala pucuk akan bergerak balas terhadap rangsangan cahaya dan daun akan bergerak balas terhadap rangsangan sentuhan. Akar akan tumbuh ke arah tarikan graviti, iaitu daya yang menarik objek ke arah bumi. Akar juga tumbuh ke arah sumber air. Pucuk tumbuhan pula akan tumbuh ke arah cahaya. Daun sesetengah tumbuh-tumbuhan seperti pokok semalu akan menguncup apabila disentuh. Okey, tadi ada berapa bahagian? Berapa bahagian?
Ada 3 bahagian. Apa dia 3 bahagian tu? Akar. Lepas tu? Pucuk dengan pucuk daun. Akar, pucuk dan daun. Okey, akar bergerak balas terhadap rangsangan apa akar? air dan graviti. Graviti dan? Air. Graviti dan air. Okey, kalau daun? Daun sentuhan. Daun sentuhan. Bila daun, ingat pokok semalu. Pokok semalu bila kita sentuh dia terus menguncup. Maksudnya dia bergerak balas rangsangan sentuhan. Dan pucuk. Pucuk cahaya. Pucuk cahaya. Ni akar pada bergerak balas terhadap rangsangan air dan tarikan graviti. Pucuk terhadap cahaya, daun terhadap sentuhan. Okey, ada pokok ni. Satu lagi yang sama jenis dengan pokok semalu ni, pokok perangkap lalat Venus. Siapa pernah tengok pokok perangkap lalat Venus ni? Dan siapa ada tanam? Apa? Saya pernah tengok. Perangkap lalat Venus. Tapi dalam TV. Dalam TV. Bila ada benda, bila kita sentuh dia akan menguncup juga kan? Dia akan gigit kepala kita. Cakap ni. Apa Izzat main-main? Okey. Pokok perangkap lalat Venus. Ya. Pokok perangkap lalat Venus. Ada ke? Adalah. Ni. Okey. Kalau kita sentuh dia punya daun dia menguncup. Macam pokok samalu. Ya. Okey. Awak kena ingat ada 3 bahagian tumbuhan. Akar, daun dan pucuk. Lepas tu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Rangsangan ada 4. Awak kena ingat rangsangan ada 4. Air, tarikan graviti, sentuhan dan cahaya. Okey, tu kita dah tahu dah gerak balas tumbuhan. Sekarang kita nak tahu tumbuhan hidup ni dia buat makanan macam mana? Dia guna proses fotosintesis. Nama dia fotosintesis. Fotosintesis ni proses membuat makanan sendiri. Kau nak apa lagi? Mana pasal buat abang? Assalamualaikum Mak Lima. Waalaikumsalam. Kita tengok satu lagi video. Ni ya. Fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Tumbuh-tumbuhan tidak boleh bergerak, jadi ia menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan dengan sendiri. Okey, ingat fotosintesis membuat Mari kita lihat makanan keperluan sendiri. proses fotosintesis. Terdapat 4 keperluan, iaitu cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air. Ni 4 benda yang tumbuhan tu nak buat fotosintesis. Keperluan untuk tumbuhan tu proses nak buat makanan sendiri. Dia kena ada cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Cahaya matahari merupakan sumber utama tenaga. Klorofil merupakan bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Gas karbon dioksida dalam udara akan masuk melalui daun, manakala air diserap masuk melalui akar. Proses fotosintesis menghasilkan 2 bahan,
iaitu glukosa dan oksigen. Glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji merupakan bahan yang terhasil sebagai makanan. Gas oksigen pula dibebaskan melalui daun ke udara. Proses fotosintesis boleh diringkaskan melalui rumus berikut. Karbon dioksida dan air dengan kehadiran cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Mana tu pergi satu-satu lagi. Ini keperluan fotosintesis. Jessica melawat sebuah ladang bersama keluarganya pada suatu hari yang cerah. Selepas berjalan-jalan di ladang, mereka berasa lapar. Ibu menghidangkan sedikit salad, buah-buahan dan sandwich ayam untuk mereka. Jessica melihat beberapa ekor kambing sedang meragut rumput. Sambil tersenyum, dia berkata kepada adik lelakinya, "Jason, kita memakan snack dan kambing memakan tumbuhan. Saya fikir awak perlu berikan sedikit makanan awak kepada tumbuhan di sebelah awak." Seluruh keluarga mula ketawa. Pernahkah anda terfikir apakah makanan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup dan membesar? Manusia makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain sebagai sumber makanan. Sesetengah haiwan hanya makan tumbuh-tumbuhan dan sesetengah haiwan memakan haiwan lain sebagai makanannya. Tumbuhan adalah benda hidup, sama seperti manusia dan haiwan lain. Tumbuhan tidak bergantung kepada organisma hidup yang lain untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan boleh membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan di dalam daun-daun. Untuk membuat makanan, tumbuhan mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Okey, tengok. Nak buat makanan sendiri ni proses dia. Ni proses tumbuhan buat makanan sendiri. Pertama sekali dia serap cahaya melalui daun. Semua tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya matahari menggunakan klorofil dalam daun mereka. Klorofil adalah bahan berwarna hijau. Klorofil tadi dia dah bagi tahu dah klorofil Tapi tu. tumbuhan makan apa? Apa? Tumbuhan makan apa? Tapi Inilah keperluan dia. Dia nak buat tumbuhan makan ni, dia perlukan air. Dia perlukan ni cahaya matahari tadi. 4 benda tadi. Air, cahaya, apa? Karbon dioksida. Satu lagi apa? Klorofil. Bukan kloro, ni klorofil. Klorofil ni yang berwarna hijau pada daun. Okey, kita tengok macam mana proses dia perlukan makanan tu. Dia nak buat makanan. Pada daun. Tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara melalui daun. Ni karbon dioksida. Dia serap dulu. Daun tu dia serap karbon dioksida. Karbon dioksida tu datang dari mana? Kita manusia yang bebaskan karbon dioksida. Bila kita manusia bebaskan karbon dioksida, tumbuhan yang serap karbon dioksida melalui daun. Dia masuk ikut klorofil tu. Tapi kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kalau tengok pada daun kat tepi jalan ke apa dekat dengan rumah, ada ke bintik klorofil tu? Kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Dioksida masuk ke dalam daun melalui liang halus pada daun. Liang ini sangat halus dan kita tidak dapat melihatnya dengan mata kasar. Tumbuhan menyerap air melalui akar mereka. Kemudian, air memasuki batang tumbuhan dan bergerak sehingga ke daun. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan air dengan kehadiran cahaya matahari dan klorofil dalam daun. Ni keperluan yang Mak cakap tadi. Dia perlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Boleh faham? boleh. Boleh Adam.
Dah tahu dah macam mana dia buat makanan? Boleh. Dah. Keperluan tadi, apa dia keperluan tadi diperlukan, keperluan dia nak buat proses fotosintesis tu dia memerlukan cahaya matahari sebagai sumber utama tenaga. Lepas tu dia memerlukan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida, gas dalam udara yang masuk melalui daun. Izak Fahri. Waalaikumsalam. Okey, lepas tu klorofil yang bahan berwarna hijau pada tumbuhan tu. Dan air diserap melalui akar. Tadi dalam video tu diserap air melalui akar terus dihantar ke daun-daun. Dia kena ada 4 benda ni barulah dia boleh buat proses fotosintesis. Kalau tak cukup satu, tak boleh. Nanti contoh kalau tak ada air, boleh ke haiwan tu nak hidup tumbuh dengan segar? Air liur. Boleh ke kalau tak ada air ni? Kalau tak ada air, tumbuhan tu akan jadi apa kalau tak ada air? Kalau kita tanam pokok tu kita tak siram air. Dia akan jadi layu. Kalau Mak Limah tanam pokok, Mak Limah letak dalam tempat gelap. Kalau tempat gelap maksudnya tak ada apa? Tak ada cahaya. Tak ada cahaya matahari ni. Bila tak ada cahaya matahari, duduk dalam tempat gelap, letak dalam tempat gelap, boleh tak pokok tu tumbuh dengan baik? Boleh tak dia buat proses fotosintesis ni? Tak boleh sebab dia tak cukup satu cahaya ni. Okey. Tu keperluan dan hasil tadi. Okey, hasil dia daripada dia buat fotosintesis tu jadilah glukosa dan oksigen. Okey. Kita tengok. Tadi dia dah tunjuk dah apa yang dua hasil yang dua hasil kepada proses fotosintesis tadi. Glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji. Maksudnya bahan yang terhasil tu sebagai makanan. Dan oksigen, dia bebaskan oksigen melalui daun ke udara. Siapa yang guna oksigen tu? Serap oksigen? Berlima. Pokok. Tumbuhan. Pokok serap oksigen ke? Oh, dia terasa. Pokok tadi serap apa? Serap karbon dioksida. Pokok serap karbon dioksida. Dia bebaskan oksigen. Okey, bila dia bebaskan oksigen, siapa yang guna oksigen? Daun. Yang guna oksigen, awaklah manusia kita semua. Kita manusia hidup kita yang guna oksigen untuk bernafas. Okey, boleh? Boleh. Apa kepentingan proses fotosintesis ni? Kenapa pentingnya ada proses fotosintesis ni? Kepentingan dia. Alex dan bapanya sedang dalam bot memancing di hutan paya bakau. Alex melihat beberapa burung putih dan monyet pada pokok bakau. Bapa mengatakan bahawa pokok bakau adalah tempat pelindungan bagi banyak haiwan. Ini adalah di mana haiwan membina sarang dan menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya. Akar pokok bakau juga menyediakan makanan kepada ikan. Burung suka datang ke sini kerana burung boleh menangkap banyak ikan di dalam air. Tumbuhan menghasilkan buah yang menjadi makanan bagi monyet. Manusia boleh mendapatkan ikan, kerang, ketam dan udang dari sini juga. Oleh itu,
Tumbuh-tumbuhan adalah sumber utama makanan untuk haiwan dan manusia. Ibu telah membekalkan jus oren dan sandwich untuk makan tengah hari. Bapa Alex juga telah memanggang ikan hasil dari tangkapan mereka. Buah-buahan dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Roti diperbuat daripada tepung gandum yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ikan juga bergantung kepada tumbuh-tumbuhan untuk makanan. Haiwan dan manusia bergantung kepada tumbuhan bagi mendapatkan makanan dan oksigen untuk terus hidup. Tengok ni, manusia dengan haiwan perlukan oksigen. Dan oksigen tu pokok yang bebaskan. Okay, yang kita hembus karbon dioksida. Pokok yang perlukan karbon dioksida tu untuk buat apa? Pokok perlukan karbon dioksida untuk buat apa tadi? Untuk apa dia? Fotosintesis. Jika tumbuhan dimusnahkan, manusia dan haiwan akan kelaparan dan akhirnya mati. Kalau tak ada ni, dia akan jadi ni banyak pemusnahan tumbuh-tumbuhan, tak ada makanan untuk manusia. Lepas tu ada haiwan mati kelaparan. Kena makan dinosaur. Itulah sebabnya kita perlu memelihara hutan. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Salah satu hasil fotosintesis adalah oksigen. Oksigen dilepaskan ke atmosfera melalui liang pada daun. Oksigen yang dihasilkan digunakan oleh manusia dan haiwan untuk bernafas. Satu lagi hasil fotosintesis adalah kanji. Kanji disimpan di dalam daun, batang, bunga dan buah. Ya. O2 tu O2 tu gas gas oksigen. O2. Bahagian-bahagian tumbuhan ini menjadi makanan kepada manusia dan haiwan. Tidak seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan tidak perlu bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk membuat makanan. Daun dan batang tumbuhan menyerap cahaya dan karbon dioksida daripada udara sekeliling tanpa perlu bergerak. Akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah untuk menyerap air dan nutrien. Kenapa? Sorry. Kanak-kanak di Gaza di Palestin saban hari kehidupan mereka semakin. Okey, tadi kepentingan fotosintesis tadi apa dia? Kepada hidupan ni. Tengok dialog ni apa? Syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan suburnya. Dapatlah kita makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan secukupnya. Maksudnya haiwan ni perlukan, dia makan apa ni? Dia makan tumbuh-tumbuhan. Ni kambing, dia makan rumput. Pasal ada burung ni yang pergi boleh makan betik tu. Maksudnya kita bergantung satu sama lain. Haiwan perlukan makanan, kita pun perlukan makanan. Kambing ada tak orang makan kambing dengan ayam? Manusia makan kambing, makan ayam kan? Disembelih lah, bukan makan hidup. Atau makan bulu kambing. Apa Izzat main-main macam tu? Okey. Dan apa lagi? Seterusnya kita perlukan kepentingan fotosintesis ni, dia membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan untuk bernafas. Oksigen tu pokok yang bebaskan gas oksigen. Kita bebaskan gas apa? Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tu diperlukan oleh pokok, tumbuh-tumbuhan. Jadi ni okey. Lagi satu kepentingan fotosintesis ni, keseimbangan udara dapat dikekalkan. Maksudnya dikekal dah tumbuhan ni apa? Hembus, bebaskan oksigen, manusia sedut.
Manusia bebaskan karbon dioksida, tumbuhan sedut. Lepas tu tumbuhan buat makanan, lepas tu haiwan pula makan. Boleh faham? Kita perlukan antara satu sama lain. Kalau banyak tak ada, kalau pokok tak ada, pokok dah banyak tak ada, semua gondol habis ni. Oksigen kurang, manusia perlukan oksigen. Okey. Okey, setakat ni boleh faham tak? Yang tadi, yang pertama tadi kita belajar pasal tadi apa gerak balas, apa bahagian tumbuhan? Bahagian tumbuhan yang bergerak balas tadi ada 3. Apa tiga bahagian tu? Akar, pokok, akar, daun dan apa? Dan pucuk. Dia bergerak balas terhadap rangsangan apa? Akar bergerak balas terhadap rangsangan apa tadi akar? Air. Akar bergerak balas terhadap rangsangan air dan apa? Air dan graviti. Okey, akar tu akan cari air. Lepas tu kita boleh nampak akar bergerak mencari air ke arah air dan dia ke bawah sebab tarikan graviti. Dan bila pucuk bergerak balas terhadap rangsangan apa pucuk tadi? Cahaya. Kalau tak ada cahaya tu pokok akan layu. Okey. Dan daun. Daun bergerak balas terhadap rangsangan apa tadi? Pokok semadu? Sentuhan. Okey, dan apa 4 keperluan proses fotosintesis? Dia perlukan apa tadi? Dia sedut klorofil. Okey, klorofil 1. Dia sedut apa? Karbon dioksida. Lepas tu dia perlukan lagi Air. Lagi satu apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. 4 benda. Cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Okey, apa 2 hasil yang terjadi daripada proses glukosa dengan oksigen. Glukosa dengan oksigen. Glukosa tu ada pada ada pada buah, ada pada batang. Yang tu semua kita makan sebagai tenaga pula untuk manusia. Okey, dan oksigen. Oksigen pun manusia dan haiwan yang sedut bila pokok bebaskan, bila tumbuhan bebaskan oksigen tu. Okey, apa kepentingan? Kepentingan proses fotosintesis ni sebagai sumber makanan. Dia bekalkan sumber makanan. Okey, dan dia memberikan sumber oksigen untuk pernafasan kepada haiwan dan manusia. Dan dia boleh kepentingan proses fotosintesis ni dia mengekalkan keseimbangan udara. Okey, kita cuba tengok kat sini. Ada kurang lagi seminit. Tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap apa? Terhadap rangsangan. Okey, bahagian tumbuh-tumbuhan. Okey, bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas apa dia? Bahagian dia? Akar. Lagi? Pucuk dan? Daun. Pandai. Okey. Tumbuh-tumbuhan mengesan rangsangan apa? Ada 4 rangsangan tadi. Cahaya matahari. Lagi? Air. Graviti dengan sentuhan. Ya. Cahaya, graviti, air dan sentuhan.